Salam geng, racun kali ni saya sendiri pun dah tak sabar nak share korang. Saya agak excited actually sebab dekat studio sekarang kita ada phone yang boleh kata Ultimate Flagship 2023 daripada Samsung. Inilah dia, Samsung Galaxy S23 Ultra. Siri yang paling power, yang paling banyak inovasi setiap tahun tau. Seriously lah, model ni antara yang paling saya excited nak tunggu dirilis. Since kalau korang nak tahu, saya ni memang peminat Samsung Galaxy Note series tau. Saya start pakai Note ni daripada zaman Note 2 lagi. Time tu memang aktif gila lah dalam group FB kan, gathering sana sini, root bagai. Dan sampailah macam korang tahu Samsung dah stopkan production untuk Samsung Galaxy Note series. Diorang gabungkan Note ni terus dekat dalam line up S series. Sebab tu lah macam korang tahu model ni ada S Pen. Tapi tak apalah, hari ni kita akan explore dulu phone ni. Kita nak tengok macam mana, kita just unboxing first impression je. Untuk full review saya akan buat next video sebab saya akan test kau-kau dulu phone ni geng. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Ok, so inilah masa yang dinanti-nantikan. Saya dah tak sabar gila nak unboxing. Walaupun phone ni dah lama dah sampai dekat studio, tapi disebabkan ada banyak gila phone release bulan ni, saya terpaksa settle yang mana yang ada dulu. So inilah masanya guys, unboxing time. Ok, so dekat sini kotak ni macam korang nampak lah, kotak nipis standard macam iPhone, macam flagship latest. So dekat sini ada tulisan Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Ultra. Untuk rekaan depan ni korang akan nampak ada design phone tu, yang mana dekat body design phone tu kan ada warna yang korang beli. Contohnya untuk kali ni saya pilih lavender. So warna lavender dekat sini. Lepas tu korang akan nampak S Pen lah, yang mana phone ni dah pun ada S Pen dekat dalam. Di bahagian belakang ni tak ada apa yang special, atas pun tak ada apa yang special. Ok, so kalau korang tengok dekat bahagian bawah dekat sini, ada variant yang kita dapat ni 256GB, RAM 12GB, lepas tu warna lavender. Yang bagusnya Samsung kali ni untuk model ni Ultra ni, starting dia tu terus 256GB bukan 128GB. Actually memang bagus lah, sebab 128GB untuk saya memang tak cukup geng. Ok, so untuk unboxing, untuk buka ni macam biasa. Dia macam design macam yang ada dekat Apple punya phone. So kita akan buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak buka geng. Bismillahirrahmanirrahim. Buka atas dulu, dan kita akan buka bawah. Ya Allah, nervous. Ok, kita dah buka. Allah, jatuh geng. Ok, so once korang buka, bahagian atas ni ada something kotak lain. Kita akan tengok ini dulu, apa je ada dekat sini. So macam ni Ok, so kita akan buka sekarang. Nampaknya macam tak ada casing dalam ni sebab terlampau nipis. Alright, so kita dapat kabel kat sini, C2C. Bagus. Kat sini ada warranty something. Ok, nice. Ok, so inilah dia geng. Yang ni ada IMEI number, diedarkan oleh Samsung Malaysia. Tak sabar geng. So macam ni feel dia. So dia macam ni, ada something lagi lapisan dekat sini. Dia cover phone tu. Oh, tapi korang terus nampak dia punya design lens tu tau, floating camera. Korang dah ready belum? Cantik juga. Dekat kamera saya tak pasti korang nampak tak warna dia, tapi bagi saya warna dia memang lembut lah. Saya tak pasti kenapa saya pilih warna ni, tapi saya suka warna dia macam berbeza lah dengan phone-phone yang saya ada. Ok, yang ni first time, seriously first time saya pegang kan. Before ni saya tak pernah pegang lagi. Ok lah, just nice. Dekat sini, ok, dekat bahagian depan ni bila korang pusing ada lapisan. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. So itu je yang korang akan dapat dalam kotak. Tak ada adapter, tak ada casing, korang kena beli asing. Sekarang ni kita dah pun masuk dekat dalam menu utama, which is saya dah pun onkan phone ni. Kita dah set up semua bagai tadi. Ini adalah tampilan awal untuk Samsung Galaxy S23 Ultra, yang mana untuk wallpaper dia dekat sini nampak macam agak gelap, purple gelap macam tu. Dia macam dynamic, tapi korang boleh je tukar apa-apa je wallpaper yang korang nak dekat dalam ni. So kita akan cuba tengok apa je ada. Untuk feature ni mostly dia macam agak gelap, ada yang video, ada yang biasa. Dan dekat bahagian bawah ni kalau korang nak yang lebih macam clear, lebih pop up, lebih terang, boleh pilih graphical. So kita akan ambil random, ambil je mana-mana, no problem. Ok, so dekat sini kan macam yang korang tahu, untuk software dia dah pun pakai paling latest. Kalau masuk dekat setting, about phone, software dekat sini dia pakai One UI 5.1 based on Android 13. Yang mana untuk software ni diorang menjanjikan 4 tahun OS update dan 5 tahun security update. Yang ni salah satu yang terbaik daripada Samsung dari segi software support dia lah kan. Ok, so dekat sini apa lagi kita nak buat? Kita akan pergi dekat bahagian about phone kita dah pergi tadi. Kita akan pergi di bahagian bateri, kita akan masuk dekat bahagian storage dekat sini.
Macam yang korang nampak, untuk sistem dimakan agak besar tau, 36GB something. Next, apa lagi ada dekat dalam setting, kita akan cuba tengok dekat advanced features. Dekat sini ada dekat bahagian lab, kalau korang masuk dekat sini korang boleh pilih mana yang korang nak. Dan untuk S Pen ni, macam korang tahu lah, phone ni support S Pen, korang boleh pilih mana yang korang suka. Banyak function dia, banyak features dia. Dan kita akan pergi ke bahagian display geng. Dekat dalam ni korang boleh adjust dia punya refresh rate, 120Hz paling tinggi, dia pakai LTP Auto 2.0. Dan untuk dia punya screen resolution, dia support paling tinggi W Quad HD Plus tau dekat sini. So untuk setting rasanya tak ada apa lagi yang special dekat sini. Kita akan beralih kepada rekaan. Dari segi rekaan, rasanya korang pun tahulah, untuk tahun ni Samsung tak buat perubahan yang drastik dekat rekaan. Dia just recycle balik rekaan yang lama, Samsung Galaxy S22 Ultra, jenis symmetry, besar, berkotak lah macam Note series macam tu. Untuk kamera pun sama juga dekat sini, lens timbul tanpa bump. Rekaan ni Samsung panggil floating camera. Walaupun sekilas pandang nampak sama, tapi actually Samsung adalah buat minor improvement dekat demi rekaan. Yang mana kan, dia punya frame ni, kalau Samsung Galaxy S22 Ultra tu lebih bulat lah dia punya frame sisi kanan. Tapi untuk model ni dia lebih rata, lebih petak lah. So kalau korang pegang tu terasa lebih sedap, lebih grip. Beralih ke bahagian sisi kanan frame, macam korang nampak lah, memang tak ada sebarang butang apa, just ada dua line antena. Di bahagian atas dekat situ pun clean, just ada lubang mic. Di bahagian sisi kiri ada volume rocker up and down dan juga ada power button dekat sini. Di bahagian bawah macam korang nampak ada SIM tray menyokong dual SIM, ada mic, port pengecasan dan juga speaker, dan of course yang paling unik ada dekat bahagian S Pen. Dari segi perbezaan tu actually ada, tapi bukan dekat bahagian rekaan, yang mana dekat bahagian lain lah. Contohnya macam untuk warna, kali ni Samsung Galaxy S23 Ultra ni lebih banyak pilihan warna yang korang boleh pilih. Untuk pilihan saya kali ni saya pilih warna lavender. Dan model ni pula kan, dia lebih mesra alam lah disebabkan material yang guna pakai dari bahan kita semula. Selain tu kan, untuk dia punya screen pun Samsung buat lebih rata, walaupun ada curve kanan kiri, tapi kalau korang tengok betul-betul memang sangat minimal lah dia punya curve tu. Phone ni juga support IP68, material lebih kukuh lah, dia pakai armor aluminium dan Corning Gorilla Glass Victus 2 dekat bahagian dia punya screen. Beralih ke bahagian hadapan, macam korang tahulah screen Samsung ni kualiti dia memang terbaik, memang cantik dipandang, sedap tengok yang korang nak movie ke, korang nak gaming ke, memang terbaik. Untuk dia punya spek tu, curve 6.8 inci dan Mi LTP Auto AMOLED, resolution support paling tinggi Quad HD+, boleh juga tukar kepada Full HD+, ada 120Hz refresh rate. Untuk improvement tu ada dekat Vision Booster, which is akan adjust color tone dan juga contrast display based on ambient light. Dari segi prestasi ni, kalau korang nak tahu, yang ni memang salah satu part yang saya sangat excited nak try dekat model ni lah, sebab macam korang tahu Samsung dia collab dengan Qualcomm untuk hasilkan chipset custom yang ada dekat model ni. Dia memang pakai chipset yang standard ada dekat model flagship 2023 Snapdragon 8 Gen 2, tapi untuk model ni dia panggil Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Yang mana kelebihan dekat sini, dia orang tingkatkan clock speed lah daripada 3.2 GHz kepada 3.36 GHz. Tapi ada satu benda yang saya agak heran pelik juga dekat sini, yang mana kan, saya ada try lah buat ujian dia punya AnTuTu score. Saya dapat skor dekat sini tu memang lagi tinggi daripada OnePlus 11, tapi lagi rendah berbanding Vivo X90 Pro tau. Tapi lah kan, tu sekadar benchmark je lah. Tapi nanti kita akan buat real life experience dia nanti. Saya akan update dekat dalam next video review. Next phone ni juga support ray tracing compatibility. Lepas tu untuk vapor chamber ni pun katanya lebih besar lah untuk kawal suhu. Kalau masuk part kamera ni macam korang tahulah, boleh kata kan kita nampak kalau Samsung cuba nak all out lah tahun ni. Dia fokus kau-kau, dia bagi improvement yang gila-gila dekat model ni. Yang mana untuk model Ultra ni buat pertama kalinya Samsung bekalkan sensor sebesar 200MP. Walaupun untuk 200MP kamera ni kita dah biasa dengar lah, bukan first time kita dengar. Last year pun Xiaomi dah pakai dah. Tapi untuk perbezaan dekat sini, yang mana macam korang tahulah, untuk 200MP ni kan, model-model lain pun dia still pakai sensor daripada Samsung. Tapi of course lah kan, untuk tahun ni Samsung bagi sensor yang baru. Yang mana kalau before ni, model-model 200MP phone lain tu dia pakai Samsung ISOCELL HP1, tapi untuk model ni dia pakai Samsung ISOCELL HP2 tau. Kita akan cuba explore sikit features yang ada dekat dalam aplikasi kamera, macam mana kan standard 200MP yang ada dekat Samsung S23 Ultra ni. Ok, sekarang untuk mode foto korang tukar kepada ultra wide angle. Untuk lebih luas korang boleh zoom sampai 100 kali. Tapi dalam studio ni macam tak berapa nak nice, tak berapa nak jauh. Katanya kalau 30 kali pun dah cun, kualiti tu lebih detail. So kita akan cuba try tangkap gambar maskot ni. Kita buat 30 kali dekat sini, silap. Ok, kita akan cuba tengok nanti macam mana hasil dia. Ok, kita tekan. Processing dia tak lama. Kalau korang tengok dekat sini, nice ok. Tadi kan dia nampak macam tak berapa nak detail, tapi di processing terus jadi cun macam ni, korang nampak. Nice juga tau. Terbaik lah dekat sini kan.
Ok, so apa lagi ada dekat sini? Mode portrait. Mode portrait kita akan cuba tangkap gambar sikit. Macam mana nak start nice. Ok, dia 3 kali zoom sekarang ni. Boleh buat sekali zoom. Untuk 3 kali zoom ni korang tengok detail dia. Boleh kata masih cantik. Bokeh tu boleh kata cun juga. Terbaik. Ok, so kita akan masuk dekat bahagian video. Anyway, saya terlupa nak inform kat korang. Untuk 200 megapiksel yang ada dekat model ni, dia boleh buat 3 kali rakam. Maknanya kan untuk rakaman gambar tu, kalau yang normal dia bagi 12 megapiksel. Kalau korang nak pergi yang lebih detail, ada 50 megapiksel. Kita akan tekan. Untuk 50 megapiksel ni macam mana stuttering dia tu, dia punya macam shutter speed tu ada delay tak? Ok, agak macam lambat sikit. 200 megapiksel mungkin lagi lambat. Macam korang nampak, dia macam lagi lambat sikit. Tapi detail dia, kita akan cuba zoom. Ok, dia tengah loading. Ok. Dia punya detail tu korang nampak, texture dia tu masih boleh nampak detail dia. Kita akan buat full review nanti, korang jangan risau. Yang ni kita buat macam random je, santai-santai. Untuk rakaman video paling tinggi boleh cecah dekat sini 8K 30fps. Kalau before ni S22 Ultra 24fps sahaja. Just nice. Untuk mode dekat sini ada banyak lagi fungsi yang korang boleh guna lah. Anyway, kalau dari segi bateri dekat sini rasanya tak ada apa yang special. Masih sama macam previous model, dia kekalkan 5000 mAh. Tapi bagus lah, bateri besar ni ok lah. Dia punya spek pun macam korang tahu lah, Quad HD Plus sebagai memang kena bateri besar. Untuk pengecasan 45W pun masih sama, tak ada apa yang berubah. Dan untuk dia punya wireless charging tu nampaknya dikurangkan menjadi 10W lah. Untuk features lain dia support IP68, ada S Pen dan banyak multi software. Sebelum tu, saya terlupa nak inform korang dia punya harga. Untuk model Ultra kali ni, starting price 256GB tu 5699 sampailah RM7199. Tapi kalau korang beli masa pre-order ni kan, banyak benefit yang korang dapat, banyak diskaun, banyak free gift something lah. So rasanya sampai sini dulu video first impression unboxing kita. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam seterusnya. Assalamualaikum.